Masuk ilmu kalam, kalau dia belajar dia semakin yakin, dia tak sampai maqam. Kalau dia belajar maksud dia masuk dalam lagi, maka dia akan sampai kepada kekeliruan dan juga kecelaruan. Benda ni berlaku pada imam-imam mereka. Imamul Haramain Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, Imamul Ghazali dan seumpamanya tuan-tuan. Mereka sendiri yang mengiktiraf bahawasanya mereka berada di dalam syak. Nampak tak? Dan benda ini dinukil di dalam kitab-kitab sejarah, disebut oleh para ulama. Kata As-Sam'ani, kenapa haram untuk kita bebankan orang awam untuk mempelajari? Tadi saya ada tengok dalam page ARG pendapat dia, kata istilah yang susah difahami. Bahasa lama bukan masalah istilah susah difahami ke macam mana, memang benda tu kita tak boleh faham. Orang yang mengaji puluh tahun pun tak boleh faham tuan-tuan. Bukan senang, bukan mudah. Apatah lagi orang awam nak cerita tentang jauhar, nak cerita tentang arad, nak cerita tentang 10 categories yang disebut sebagai makulat asyara. Jadi benda-benda ni memang orang awam tidak akan faham. Tetapi walaupun mereka kata ni bukan untuk orang awam, menjadi hakikat yang tidak boleh dinafikan lagi, benda ini ada di dalam silibus pengajian untuk orang awam. Tuan-tuan, kita mengaji sifat 20 zaman sekolah rendah dulu. Saya antara yang lahir tahun 80 lebih. Tahun 90 lebih tu kita mengaji sifat 20. Tapi mengaji macam mana? Mengaji, hafal je lah sifat 20 tu. Allah, wujud, qidam, baqa, apa semua tu kan. Tapi tak pernah pun kita belajar tentang ta'alluq sifat-sifat ma'ani. Sifat kudrah ta'alluq dengan apa? Apa makna kudrah di situ? Ta'alluq sifat ilmu dengan apa? Ta'alluq sama' dengan apa? Ta'alluqat ni kita tak belajar zaman kita di sekolah dulu. Tapi alhamdulillah kita mukmin beriman lah. Tapi bila kita makin tinggi, kita nampak benda tu jadi makin serabut. Jadi makin serabut. Sebab mungkin aliran pengajian kita pergi ke arah hadis awal-awal lagi, kita jadi serabut awal. Tetapi orang yang mana membesar dengan cara macam tu, dia tak serabut, dia rasa syok. Sebab kena dengan akal dia, nampak power boleh sebut. Kita cerita tentang wahdaniyah Allah SWT. Allah Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah segala sifat kesempurnaan, tidak ada sesuatu pun menyerupai Allah. Cukup dah kita. Tapi kalau orang yang cara kalam, dia kata wahdaniyah ni menafikan kam munfasil, kam muttasil. Kita mengaji bahasa Arab, menatang kam ni ialah berapa. Betul tak? Jadi kita kam munfasil, kam muttasil. Berapa yang terpisah, berapa yang bersambung. Kita menatang apa ni? Tak, rupa-rupanya dia ada benda lain lagi masuk kam tu. Bukan kita tak mengaji tuan-tuan, setakat makulat asyarah yang Sujai apa dia panggil? Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil mana? Sun qama wa thani bi ghairin dama. Ma yaqbalu al-qismata bidzati fakam wal kayfu ghairu qabilin bihartasam. Ainun husul jismi bil makani mata husul. Benda tu bersetakat 8 bit 10 bit tu orang hafal je, orang mengaji je. Tetapi kita sebab datang daripada aliran hadis, berasal daripada aliran salafi, kita tak boleh nak terima benda tu. Tuan-tuan, hadis jariah yang dipolemikkan semenjak 2 menjak ini, kan hadis ainallah tu, tanya kepada jariah ainallah, jariah tu jawab fis sama'. Hadis ini tidak pernah dinilai dhaif oleh mana-mana ulama mutaqaddimin yang mu'tabar. Tidak pernah. Bahkan di dalam kitab-kitab Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali, Athari, ahli hadis, mereka kata harus untuk tanya Allah di mana. Asy'ariyah kata tak boleh. Bagaimana kita nak tanya Allah di mana? Sebab ainun tu dalam 10 kategoris tu, dia kata ainun husulul jismi fil makani, iaitu keberadaan jisim. Tanya ain ni di mana ni adalah untuk tanya jisim duduk kat mana. Jadi takkan kita nak tanya ainun pada Allah. Dia kata Allah bukan jisim. Jadi tidak boleh dia tanya Allah di mana. Sampaikan kata Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi alaih, meninggal tak silap saya tahun 600 Hijrah, dia kata siapakah yang lebih bodoh? Siapakah yang lebih bodoh akalnya? Siapakah yang lebih sesat berbanding satu orang yang kata tidak boleh tanya Allah di mana selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibus syara' tanya Allah di mana. Jadi tuan-tuan akan jumpa pertentangan antara orang yang mana dia mutaqayyid dengan syarak dan orang yang mana dia nak guna kaedah-kaedah yang dibuat oleh orang lain. Kita semakin kita belajar, tuan-tuan, insya-Allah bukan jadi semakin yakin, jadi semakin tak yakin. Kalau dia belajar dia yakin, dia tak sampai maqam.
Betul. Masuk ilmu kalam, kalau dia belajar dia semakin yakin. Dia tak sampai maqam. Kalau dia belajar maksud dia masuk dalam lagi, maka dia akan sampai kepada kekeliruan dan juga kecelaruan. Benda ni berlaku pada imam-imam mereka. Imamul Haramain Al-Juwaini, Fakhruddin Ar-Razi, Imamul Ghazali dan seumpamanya tuan-tuan. Mereka sendiri yang mengiktiraf bahawasanya mereka berada di dalam syak. Nampak tak? Dan benda ini dinukil di dalam kitab-kitab sejarah, disebut oleh para ulama. Jadi kalaulah mereka sendiri, imam yang mana rasikhul qadam, yang mana kaki mereka ni kemas, kejap dalam ilmu kalam dan seumpamanya, mereka sendiri boleh terdedah kepada kecelaruan dan juga kekeliruan, apatah lagi kita yang mengaji lebih-lebih kurang. Nampak tak tuan-tuan? Jadi benda ini bahaya. Bukan satu benda yang baik, bukan satu benda yang bagus. Mudah saya pernah pergi, walaupun saya tak pergi habis lah, tapi beberapa kelas saya pergi. Saya belajar dengan orang lain. Tapi ada guru kita, sebab bila you go beyond that limit, Allah kita tengok, kita kenal, kita duduk dengan Tuhan, berkawan dengan Tuhan. Dia ada benda yang namanya limit, yang akal kita tak boleh sampai. Saya teringat ada satu orang share kenyataan Ibn Khaldun. Betul lah, scale yang ada dalam kehidupan kita, penimbang, kita boleh buat timbang orang. Scale tu bagus lah, timbang bawang sekilo, timbang gula sekilo, timbang tu timbang ni boleh lah. Tapi adakah benda yang boleh timbang, kita boleh timbang semua benda dengan benda tu? Nak timbang bukit gunung dengan benda tu? Tak boleh lah tuan-tuan. Nampak tak? Jadi dia kata ada had limit. Setakat kitab-kitab Jawharatul Tauhid, kalau orang mengaji agama daripada awal, tak tahu berapa puluh kali dia mengaji dah tuan-tuan. Dengan pelbagai syarah, syarah yang mudah ada, syarah yang payah ada. Tak, Muqaddimah Sanusiyah, Sugra-Sugra, Kharidah, Syarnubiyah. Benda ni bukan satu benda yang orang kata eksklusif, hanya puak tertentu je belajar. Tidak, orang yang rajin belajar, dia belajar daripada ahli-ahli dia sendiri. Tetapi bagi satu orang yang mana insya-Allah kalau dia telah berada di atas jalan ahli hadis daripada awal, dan dia tahu diri dia ni sangat lemah, tidak mampu untuk kaji tentang Allah lebih daripada apa yang Allah bagi tahu dan Nabi bagi tahu, dia tidak akan suka cara-cara tu. Dia hanya taslim, terima. Benda yang kita tahu, Allah sebut, Nabi sebut, kita sebut. Benda yang Nabi tak sebut, Allah tak sebut, kita tak perlu sebut. Nampak tak? Dan kita pun bukanlah berada pada kondisi untuk berdebat dengan orang. Kita ni bukan para imam yang ditegakkan fardu kifayah dengan kita untuk lawan golongan-golongan yang menyimpang. Tidak pun. Kita belajar untuk diri kita. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak suka orang dia mengaji tak masak, kemudian dia nak bergaduh dalam Facebook, kemudian dia cakap satu benda, apa yang dia cakap tu jadi apa tuan-tuan? Jadi satu burden, jadi satu bebanan, sebab orang lain boleh tangkap sini salah. Dia bercakap bukan dengan ayat-ayat yang ulama-ulama dulu sebut. Dia buat misal dia sendiri sebab dia rasa akal dia cerdik dah nak lawan orang ni, walaupun niat dia baik. Tapi orang pegang, orang corner dia kat situ, dah jadi satu isu. Bukan semua orang layak untuk masuk bidang perdebatan. Dan saya sendiri pun, saya tak layak. Kalau tanya saya kata saya ni jadi himar pun tak apa dalam bab ni. Orang tanya, wallahu alam, Allah cakap macam tu lah. Nampak tak tuan-tuan?